Salam sejahtera. Nama saya Christine Anasreba. Di sini saya akan membincangkan isu yang tengah hangat diperkatakan, iaitu isu COVID-19. Apa itu isu COVID-19? COVID-19 adalah merupakan satu penyakit yang diberi nama COVID-19 ataupun coronavirus, yang merupakan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus corona. Kebanyakan manusia ataupun individu yang terkena akan mengalami gejala ringan, tapi dia hanya dapat sembuh bukan melalui rawatan khusus. Kalau cara penyebaran virus corona pula, virus COVID-19 dia selalunya tersebar apabila anda terkena titisan yang terhasil daripada orang yang terkena jangkitan virus tersebut. Contohnya melalui batuk, bersin, ataupun semasa orang yang kena jangkitan tu dia menghembuskan nafas berdekatan dengan anda. Anda boleh dikenakan seperti kalau anda boleh dijangkiti COVID-19 ni apabila anda berhampiran dengan orang yang dijangkiti, ataupun apabila anda berada dekat tempat yang tercemar. Lepas tu anda akan memegang mulut, memegang mata dan memegang bahagian muka. Kalau anda memegang bahagian muka, kalau anda sudah menyentuh tempat yang tercemar, ia lebih meningkatkan lagi potensi untuk terkena jangkitan. Seperti yang kita tahu dari awal lagi, punca COVID-19 ni adalah berpunca daripada hewan yang dijual dari market pasar di Wuhan. Apabila market pasar tersebut menjual seperti kelawar, dia menjual anjing, dia menjual tikus, ada juga dia menjual daging mentah seperti daging anjing, ular berbisa macam tu. Jadi dari situlah penyebaran virus corona ni bermula. Namun sejauh manakah kebenaran alasan tersebut apabila sangat banyak timbul teori konspirasi yang berkaitan dengan COVID-19? Salah satunya adalah teori konspirasi yang mengatakan bahawa makmal yang menyimpan virus sebanyak 1,500 virus di makmal institusi virologi di Wuhan adalah menjadi salah satu teori konspirasi. Terdapat gambar yang tersebar bahawa peti simpanan yang menyimpan 1,500 virus termasuk virus kelawar telah dipecahkan. Ini disebabkan oleh gambar-gambar yang berada di dalam institusi virologi rahsia di Wuhan telah menunjukkan salah satu pintu peti sejuk yang digunakan untuk menyimpan 1,500 jenis virus yang berbeza, termasuk virus kelawar yang boleh dipindahkan kepada manusia, itu telah pecah. Gambar yang dikeluarkan tersebut adalah dari China Daily pada tahun 2018 dan ditunjukkan dekat Twitter pada bulan lepas sebelum ia dipadamkan. Selain daripada itu, teori konspirasi yang seterusnya ialah ketika dunia masih berada dalam pergelutan berkaitan dengan penularan wabak COVID-19, salah satu nama yang menjadi sasaran sebagai teori konspirasi adalah Bill Gates. Hal demikian kerana Bill Gates menjadi sasaran kerana beliau telah memberi ucapan pada tahun 2015. Beliau mengatakan bahawa dunia akan menghadapi ancaman terbesar, iaitu bukan berbentuk nuklear tetapi ia berbentuk serangan virus yang akan membunuh jutaan nyawa. Di media sosial juga, Bill Gates telah dituduh sebagai pencipta virus COVID-19 selain daripada mendapat keuntungan hasil daripada jualan vaksin yang telah dilakukan oleh beliau. Beliau turut dituduh sebagai penyebaran penyakit wabak COVID-19 adalah untuk mengawal populasi dunia. Ucapan beliau 5 tahun yang lalu telah dijadikan sebagai bukti bahawa beliau telah menggunakan kekayaannya untuk mengawal populasi dunia. Perkara yang telah dilakukan oleh Bill Gates selari dengan teori yang dibuat oleh Malthus, iaitu teori kependudukan bahawa penularan wabak penyakit ataupun penyebaran penyakit merupakan sesuatu yang positif sebagai cara untuk mengawal populasi dunia. Di sini saya ingin memberikan contoh negara dan yang boleh dijadikan pengajaran, iaitu Itali.
Itali merupakan salah satu negara yang parah disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang pernah mencatatkan kematian tertinggi dalam sehari, iaitu hampir 8,000 sehari. Dan pengajaran yang kita boleh dapati daripada negara Itali iaitu kita seharusnya berganding bahu dalam membendung masalah penularan wabak COVID-19. Hal demikian telah menyebabkan kerajaan Itali telah menutup sepenuhnya sempadan daripada kemasukan orang luar. Yang agak dikesalkan sekarang, Malaysia masih menerima pendatang dari luar, cuma menghadkan dari tempat tertentu sahaja dari dekat bahagian China yang tidak dibenarkan masuk Malaysia. Maka agak tidak wajarlah sebab kalau dalam Malaysia ni pengawalan untuk penularan wabak COVID ni dia agak ketat, namun tidak ketat untuk orang luar yang datang. Kerana dirisaukan kebarangkalian, contohnya orang warga emas, orang yang mempunyai sistem imun yang rendah, yang tidak kuat, dirisaukan akan berpotensi untuk dijangkit. Berdasarkan teori kami tempoh hari, iaitu teori utilitarianisme. Teori ini adalah merupakan teori yang baguslah kalau dijadikan panduan untuk menyelesaikan satu masalah, sebab dia bukan memberi kita panduan untuk menyelesaikan satu masalah untuk kepentingan kita sendiri, tetapi dia memberi panduan kepada kita untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia memberi kebaikan kepada orang ramai. Teori ini adalah teori yang diasaskan oleh Jeremy Bentham dengan John Stuart Mill. Teori ini ia berpegang kepada prinsip bahawa seseorang tersebut harus melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak. Selain itu, teori ini merupakan teori doktrin moral yang menghendaki manusia untuk mencapai kebaikan ataupun menghasilkan kebaikan yang maksimal. Setelah beberapa bulan kita berdepan dengan pandemik COVID-19, kita dapat melihat apa yang terjadi kepada persekitaran dan apa yang terjadi kepada seluruh dunia. Jadi ia dapat menyedarkan, contohnya bagi saya kesihatan ni dia tidak ternilai harganya, sebab wabak COVID-19 ni dia menyedarkan kita bahawa kesihatan yang Tuhan kurniakan kepada kita secara percuma tu haruslah dijaga dengan sebaiknya. Sebab kalau kita kena jangkitan COVID-19, kita berpotensi akan berdepan dengan kematian. Seterusnya adalah bagi saya kehidupan ini sangat singkat, sebab wabak COVID-19 ni dia mengingatkan kita bahawa kehidupan ini sangat singkat. Mungkin hari ini kita bernafas dengan baik, jadi apabila kita terkena COVID-19, mungkin 2 minggu akan datang kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Seterusnya adalah pentingnya hubungan kekeluargaan. Mungkin sebelum ni kita tidak tahu kepentingan hubungan kekeluargaan, sebab masyarakat sekarang dia lebih mengejar kepada duniawi, macam dia mengejar kekayaan, sehingga hubungan kekeluargaan itu tidak menjadi satu kepentingan. Jadi disebabkan oleh wabak COVID-19 ini, dia dapat menyedarkan kita bahawa hubungan kekeluargaan sangat penting. Yang terakhir adalah kuasa kehendak tu memang di tangan kita. Contohnya kalau ada masalah global yang berlaku, contohnya di negara kita, jadi kerajaan meminta kita untuk menyokong apa yang mereka lakukan. Jadi pilihan tu terletak di tangan kita. Kalau kita tidak menyokong, kita tidak pentingkan diri sendiri, di situlah dapat memperlihatkan kita bagaimana kita sebenarnya.